Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, baiklah. Untuk matematik tingkatan 4 hari ini kita masuk kepada bab 5 iaitu bab baharu iaitu tajuk rangkaian teori graf. Okey, rangkaian teori graf. Tajuk ni merupakan tajuk yang mudah dan tidak terlalu banyak pengiraan. So kamu anak-anak pelajar sebenarnya boleh skor untuk tajuk ni. Okey, kita lihat dulu. Untuk hari ini, cikgu ingin memperkenalkan dan menerangkan satu rangkaian sebagai graf. Di mana untuk hari ini sahaja kita akan mengenali dan memahami maksud bucu dan tepi. So cikgu harap at the end of this class kamu boleh memahami maksud bucu dan tepi serta memahami konsep rangkaian dalam satu teori graf. Okey, sebelum itu marilah cikgu perkenalkan istilah-istilah yang akan kamu pelajari sepanjang tajuk bab 5 ini, sepanjang bab 5 ini. Ini adalah sebahagian daripada definisi-definisi yang perlu kamu ketahuilah. Iaitu yang pertama adalah graf. Apa itu graf? Graf ialah satu siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Bila menyebut bintik, dia adalah satu titik-titik pada kamu punya graf. Okey, itu kita panggil bintik lah. Bintik ini juga dikenali sebagai bucu. Okey, dikenali sebagai bucu. Okey, kalau sebut bucu, ia adalah bintik-bintik yang ada pada kamu punya graf. Bintik-bintik ini boleh mewakili kedudukan sesuatu tempat, kampung, bandar, individu atau kumpulan. Itu bucu. Okey. Tepi pula ialah garis-garis yang mengaitkan dua bucu. Maksudnya kalau cikgu ambil bintik ni, cikgu sambung dengan garis yang menyambungkan ini, ini kita panggil tepi. So dari situ kita tahu ini adalah bucu dan yang ini adalah tepi. Okey, tepi adalah garisan yang menyambungkan dua bucu. Okey, contoh adalah jalan raya, landasan kereta api, rakan sekerja dan sebagainya. Okey, apabila bucu dan titik ini disambungkan, maka ianya boleh membentuk satu rangkaian. Okey, satu rangkaian merupakan sebahagian daripada graf dengan keadaan bucu dan tepi mempunyai sifat tersendiri. Suatu graf yang mempunyai sekurang-kurangnya sepasang bintik berkait. Maksudnya yang cikgu lukis itu boleh diistilahkan dah boleh dikatakan sebagai satu rangkaian. Manakala darjah pula ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Bilangan darjah boleh dicari dengan menggunakan rumus 2E. Apa itu E? E adalah tepi. Maka bilangan darjah adalah 2 darab bilangan tepi. Itu cara yang pertama menggunakan rumus. Cara yang kedua boleh mengira secara manual bilangan darjah tu, bilangan tepi tu. Okey, nanti kita lihat bagaimana cara untuk kita mengira. Okey, kita pergi kepada perbincangan yang pertama iaitu bagaimana untuk kita mencari tepi, bucu dan bilangan darjah. Okey, berdasarkan graf berikut, cari E dan NE. Ni, cari E dan NE. Apa maksud E tadi? Tengok balik. E adalah tepi. E adalah tepi. Tepi, apa maksud tepi? Tepi adalah inilah tadi. Ni kita panggil tepi. Tak nampak? Ni kita panggil tepi. Okey. So, tepi adalah
laluan yang menghubungkan dari bintik ke bintik. Ini kita panggil tepi. Yang cikgu highlight warna merah itu adalah tepi. So, bagaimana kita nak menyenaraikan tepi dan mengira bilangan tepi? Okey, tengok sama-sama Okey. Andai kata cikgu berada di bintik 1. So, mana laluan dia? Dari 1 boleh pergi 1,5. Okey. Dari 1 juga cikgu boleh pergi 1,2. Okey. Dan dari 1 juga cikgu boleh pergi 1,3. Itu adalah tepi. Okey. Sekarang cikgu duduk pula kat 2. Duduk dekat 2, mana lagi yang cikgu belum highlight? Iaitu dari 2 ke 3. So, senaraikan. Okey. Dari 3 pula, mana lagi yang cikgu belum highlight? Okey. Dari 3 ke 5 dan dari 3 ke 4. So, yang itu. Dan kalau cikgu duduk di 4 pula, laluan yang tinggal adalah dari 4 ke 5. Itu adalah tepi. Okey. So, berapakah bilangan tepi? Kamu kiralah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka bilangan tepi adalah 7. Okey. Yang kedua, dia nak kamu cari apa? V dan NV. Apakah V? V adalah bucu. Okey, ada berapa bucu di sini? Kalau kita lihat, bucu di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kita senaraikan. Bucu, apabila kita menyenaraikan bucu, mesti ditulis dalam tata tanda set. Apa itu tata tanda set? Kamu dah belajar semasa dalam bab 3. Ini kita panggil tata tanda set. Okey. So, mesti ditulis dalam tata tanda set. Jadi kita senarailah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka bilangan bucu adalah 5. Okey. Yang ketiga, dia soalan minta kamu cari bilangan darjah. Bilangan darjah adalah 2 kali I. So, 2 darab 7 adalah 14. Itu cara pertama, menggunakan rumus. Cara kedua adalah dengan menyenaraikan. Okey, bagaimana? Okey, tengok cikgu senaraikan. Okey. Darjah apabila kamu berada di titik yang pertama. Bucu yang pertama. Okey, so ada berapa laluan? 1, 2, 3. So, sama dengan 3. Darjah apabila kamu berada di bucu yang kedua. Di mana? Di sini. Okey, ada 1, ada 2. So, sama dengan 2. Darjah apabila kamu berada di 3. 1, 2, 3, 4. Okey. Darjah apabila kamu berada di 4. 1, 2. Dan darjah apabila kamu berada di 5 adalah 1, 2, 3. Jadi kalau kita totalkan, kita tambahkan bilangan darjah. Kita tambah, dia akan jadi 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jumlahnya tetap sama sebagaimana kita menggunakan rumus. Itu adalah cara pengiraan yang mudahlah. Kamu boleh pilih salah satu mana-mana cara diberikan yang cikgu telah tunjukkan untuk mengira bilangan darjah. Okey, mari kita lihat satu lagi contoh soalan supaya kamu lebih faham. Okey, soalan berbunyi, berdasarkan graf berikut, cari tepi dan bilangan tepi. Kena tahulah I itu adalah bilangan tepi. So, bilangan tepi tadi cikgu dah tunjuk macam mana nak cari I adalah dengan menyenaraikan menggunakan koordinat. Kan? Okey, contoh cikgu bermula di Bera. Okey, cikgu dari Bera, cikgu boleh pergi ke Temerloh. So, Bera, Temerloh. Dari Temerloh, cikgu boleh pergi ke Maran.
Okey. Dari Maran, cikgu boleh pergi ke Kuantan. Okey, itu yang ketiga. Dari Kuantan, cikgu ke Pekan. Okey. Dari Pekan, cikgu ke Rompin. Okey. Dari Rompin balik ke Bera. Dan satu lagi, dari Rompin juga cikgu boleh pergi ke Maran. Ini adalah tepi. Okey, ini adalah tepi. Okey, dari situ soalan minta kamu mengira bilangan tepi. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka bilangan tepi adalah 7. Okey. Yang kedua, yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, meminta kita mencari V. Mencari V dan NV. Apakah itu V? V adalah bucu. Kan? V adalah bucu. So, kita kena cari bucunya berapa. Kan? Jadi, bila kita menyenaraikan, kita kena tulislah. Maran. Tadi kita mula dengan Bera kan? So, Bera, Temerloh, Maran, Kuantan, Pekan, Rompin. So, di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so bilangan bucu adalah 6. Okey, dari situ soalan ketiga meminta kamu mencari bilangan darjah. So, bilangan darjah adalah 2 kali I. Bermaksud 2 darab 7. 2 darab 7 adalah bersamaan dengan 14. Boleh juga guna manual kan? Tadi macam mana guna manual? Okey, jom kita buat sama-sama. Cikgu padam dulu laluan. Okey, sekarang cikgu berada di Bera. Okey, so di Bera. Di Bera ada berapa laluan? 1, 2. Okey, di Temerloh. Okey, di Temerloh juga ada 2 laluan. Okey, di Maran. Di Maran kat sini ada 1, 2, 3. Okey, di Kuantan cikgu ada 1, cikgu ada 2. So, 2. Di Pekan cikgu ada 1, 2. Dan di Rompin cikgu ada 1, 2 dan 3. So, kalau kita tambahkan 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita dapat juga benda yang sama. So, kita boleh menyenaraikan sama ada menggunakan darjah kita kira secara manual ataupun kita menggantikan di dalam rumus 2 kali bilangan tepi. Okey. Okey, ini adalah bagaimana untuk kamu mengira. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Soalan ini meminta kita melukiskan satu graf mudah. Melukiskan satu graf mudah berdasarkan maklumat yang diberi. Dia beri bilangan bucu ada 6. Bilangan bucu ada 6. Apa maksud bucu? Bucu adalah yang titik-titik tadi. Okey, bilangan tepi ada 7. Tepi adalah garisan yang menyambungkan bucu kan. Okey, first step, lukis dulu bucu. Bucu ada 6. Tak kira apa bentuk pun, asalkan yang kamu lukis tu menepati apa yang dikehendaki oleh soalan. Mungkin jawapan kamu antara seorang pelajar dengan seorang pelajar lain berbeza. Tak ada masalah. Asalkan maklumat yang diberi mencukupi.
Okey, bilangan bucu ada 6. Andai kata cikgu lukis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu nak lukis macam tu, tak ada masalah. Okey. Lepas tu bucu tepi mesti ada 7. Okey, so cikgu sambungkan tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nak sambung satu lagi. 7. Pun boleh. Kalau cikgu nak buat yang lain, tak ada masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, cikgu sambungkan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cikgu nak sambung begitu pun tak ada masalah. Asalkan maklumat yang diberi itu cukup dan menepati. Asalkan ada 6 bucu dan 7 tepi. Apa-apa bentuk pun boleh. Okey, cikgu harap faham. Samalah dengan yang ini, perbincangan yang ketiga. Dia beri 4 bucu, 3 tepi. Bucu ada 4. So, kita lukis. 1, 2, 3, 4. Okey. Tepi ada 3. So, kita sambung. Tepi ada 3. Sambung. 1, 2, 3. Boleh? Ataupun bentuk-bentuk yang lain. Contoh. 1, 2, 3, 4. So, bila kita sambung 1, 2, 3 juga boleh. Tak ada masalah. Okey, itu perbincangan yang ketiga. Okey, kita lihat perbincangan yang keempat. Okey, cikgu harap tadi yang melukiskan graf mudah itu kamu faham. Okey, kita lihat perbincangan yang keempat. Meminta kamu buat apa? Nyatakan bilangan bucu, bilangan tepi dan bilangan darjah. Okey. Apabila kamu menjawab soalan peperiksaan, apabila soalan meminta kamu menyatakan bilangan bucu, bilangan tepi dan bilangan darjah, kamu jangan terus memberi nilai. Kamu mesti menyenaraikan dulu bilangan bucu tu, bucunya apa, baru kira. Sebab soalan nak bilangan bucu, kamu mesti senarai dulu bucunya apa. Okey, bucunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perlu senarai dulu begitu. Baru oleh sebab itu bilangan bucu sama dengan 6. Begini cara kita menyenaraikan. Sebab kat sini ni selalunya di sini ada 1 markah, di sini ada 1 markah lah. Okey. Soalan kedua meminta kita menyenaraikan bilangan tepi. Bilangan tepi tadi macam mana? Kita buat menggunakan laluan kan? Which is 1 ke 2. So, kita tulis 1 ke 2. Okey. 2 ke 3. 3 ke 4. 4 ke 5. Kan? 5 ke 6. Okey. 6 ke 1. Dan 5 ke 1. Tutup kurungan. Okey, baru kita buat kesimpulan. Oleh sebab itu, bilangan tepi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okey. Dan bilangan darjah adalah 2 kali tepi. So, 2 darab tepi
7, ada 14. Itu cara yang pertama. Cara kedua, kamu boleh menyenaraikan lah. Tadi kan, di 1 kamu ada 1, 2, 3. 3. So, sama dengan 3. Darjah di bucu 2, kamu ada 1, 2. Darjah di bucu 3, kamu ada 1, 2. Darjah di bucu 4, kamu ada 1, 2. Darjah di bucu 5, kamu ada 1, 2, 3. Darjah di bucu 6, kamu ada 1, 2. So, kalau kita hitungkan jumlahnya bersamaan dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Juga samalah. Juga sama. Okey, itu adalah bagaimana cara untuk kamu menjawab soalan yang melibatkan bucu, tepi dan bilangan darjah. Okey, so cikgu harap kamu boleh menjawab soalan ini. Kalau kamu tak faham, kamu boleh buka balik buku teks dan boleh buat ulang kaji. Okey, so cikgu nak kamu buat latihan di buku modul impak muka surat 104. Okey, so cikgu harap kamu faham. Untuk selanjutnya, kelas selanjutnya kita akan belajar gelung dan berbilang tepi yang lebih mencabarlah, tapi konsepnya adalah konsep apa yang kita pelajari pada hari ini. So cikgu harap kamu faham. Cikgu akhiri kelas ini pada hari ini dengan ucapan terima kasih dan selamat belajar.